LGBTQ+. Q pun pula. LGBTQ+. Sebenarnya kalau dulu LGBTQ, QQW apa sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. Kembali lagi bersama dengan kami Masuk Sekejap bersama dengan Bro Marwan. Bro hari ni ya. Bro lah. Nampak lain macam nampak. Okey. Tapi dengan blazer kemudian jaket sejuk ke apa tu. oh, memang Rider motor. Cuaca hari ni agak mengecewakan. Astagfirullah. Cuaca hari ni agak rahmat hari ni. Alhamdulillah. Hujan. Ya. Jadi kita terpaksa Okey. ubah sikit imej kita sesuai dengan keadaan semasa. Alhamdulillah. Tapi Tanjak kita tak tinggal. Tanjak kita tak tinggal. macam trademark lah rasanya. Ya, Tanjak adalah tanah yang dipijak. Bisa dia punya definisi tu. Tapi tak apalah. Itu kita cerita selepas pada ni. Baik. Alhamdulillah bertemu kembali. Apa khabar semua teman-teman dan juga para penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Baik. Suasana semasa kita pada saat ini dan juga beberapa ketika yang lalu lah agak ada panas, ada suam dengan pelbagai isu lah maknanya yang sama ada dalam negara ataupun luar negara. So dengan katanya Tan Sri Anwar Musa dan juga Nok Omar pun sudah agak mengorak langkah. Sudah membuka langkah berani. So apapun kita harap ini suatu tengok adakah suatu perkara yang baik, permulaan yang baik dalam khususnya dalam politik tanah air kita ini ataupun sebaliknya, dan kita boleh tengok selepas daripada ni insya-Allah. Baik, untuk minggu ni kita ada beberapa isu lah. Kita ada sebelum tu kita ada ucapan untuk dua orang, Nok Omar dengan ucapan. Okay. Boleh? Barakallahu lakuma. Ingatkan ni kau dikejut. Okey, baik, insya-Allah. Okey, kita tinggalkan seketika Tan Sri Anwar Musa dan Tan Sri Nok Omar. So kita nak bicara beberapa isu pada kali ini. Banyak juga. Cumanya apa yang boleh kita sebut berkenaan dengan apa orang panggil Jacqueline ke Jocelyn Chia. So macam mana keadaan tu? Seorang warga negara ataupun seorang yang luar daripada negara Malaysia ni membuat satu perkara yang agak mengguriskan hati negara yang lain, khususnya negara jiran. So apa pandangan Bro Wan kita dari sudut itu? Apakah dari sudut Islamnya, dari sudut politik ataupun dari sudut bernegara tu, dari sudut Islam tu lagu mana? Pertama kali sebenarnya saya diberitahu, bukan kita tengok. Tapi diberitahu saya pun tak ambil pok lagi sebab tahu dah bila benda datang daripada Singapura ni kita tak berapa fokus lah. Kerana sememangnya negara Singapura ni agak sedikit berbeza dengan kita punya culture. Tetapi oleh kerana makin lama makin ramai yang sehingga ada yang cerita Tentera Troll Kebangsaan Malaysia TTKM, Facebook. Antara yang fighter utama untuk lawan Jocelyn Chia ni, sehingga dia terpaksa tutup akaun. Pada tu dia buat akaun baru, TTKM berjaya detect lagi, dia tutup lagi, dia macam-macam lah. Maksudnya dia memang kita punya tentera bawang netizen ni sangat hebat lah. Alhamdulillah. Cuma kita nak fokus apa yang dia bawa adalah satu budaya yang tidak baik lah. Budaya yang sepatutnya menjaga kerukunan, kejiranan, hubungan antarabangsa, khususnya Singapura yang sebenarnya adalah berasal daripada Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu sebelum diisytiharkan Malaysia. Jadi walaupun hari ini dia telah menjadi negara berdaulat yang didokong oleh Israel dan juga US, tapi dia tetap masih lagi adik-beradik, kita masih lagi berjiran yang perlu untuk kita jaga hubungan antara satu sama lain. Maknanya boleh katakan Singapura ni juga serumpun lah dengan kita.
mereka Pulau mereka Melayu. di sana walaupun majoritinya adalah etnik Cina, kita juga masyarakat majmuk yang ada etnik Cina, adik-beradik mereka, adik-beradik kita. Orang Melayu kita pun ramai bekerja di sana. So sepatutnya kita bersama dalam satu rantau ini. Kita duduk dalam satu semenanjung. Kita berkongsi satu tanah yang sama. Jadi sepatutnya lah kita tidak mencetuskan apa-apa kontroversi ataupun propaganda-propaganda yang menyebabkan berlaku permusuhan lah di antara kita berdua. Saya agak sedih sebenarnya dengan Jocelyn Chia yang sinis terhadap negara ini dengan carutan dan sebagainya. Itu bukan budaya Timur. Saya sangat sedih lah dengan budaya yang dibawa oleh Singapura ni yang terlalu mentang-mentang lah dia ni lebih banyak ke arah barat. Maksudnya awal-awal yang dokong dia budaya adalah orang masyarakat dia lah, bukan Singapura tu sendiri. Singapura tu sendiri kerajaan dia lah kita katakan, yang memang semua tahu dia open secret lagi. Yang memang didokong oleh antara sekutu utama negara ni adalah Israel. Jadi dia bawa Israel ni ada daripada blok barat. Jadi itu satu perkara lah. Yang keduanya, dia bawa sekali budaya-budaya yang menghilangkan budaya ketimuran. Dia sangat mengangkat terma globalisasi yang kita tentang. Globalisasi ni satu perjuangan untuk menerapkan dunia di bawah satu tamadun sahaja. Maknanya semua budaya-budaya yang ada di seluruh dunia ni akan ditenggelamkan dengan globalisasi. Nak jadikan budaya barat sahaja. Jadi ini perkara yang bertentangan dengan fitrah yang manusia sendiri. Memang bertentangan dengan fitrah. Kalau kita tengok ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pernah dengar? Ayat tu sentiasa makruf. Tapi kita bincang dalam konteks ini dulu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita diciptakan daripada lelaki dan wanita dan berbagai kaum, juga berbagai bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk tolong-menolong antara satu sama lain. Melengkapi antara satu sama lain. Tapi bila datang globalisasi, seolah-olah ingin menghapuskan tamadun-tamadun yang lain, budaya-budaya yang lain, dan nak menjadikan dunia di bawah satu tamadun dan satu budaya sahaja. Ini bertentangan dengan fitrah. Ada globalisasi itu sendiri adalah untuk nak menghapuskan juga etnik yang ada pada negara masing-masing. Benda tu boleh membawa ke arah itu. Dari sudut dipanggil kebudayaannya, benda tradisionalnya, boleh membawa ke arah itu. So kalau ikutkan macam contoh apa yang berlaku, kalau kita tengok di zaman silam khalifah-khalifah yang hebat di zaman kegemilangan Islam, pantang ada je macam contoh cerita kisah berkait dengan Wa'al Mu'tasimah. Apabila ada seorang sahaja wanita Islam yang diperlecehkan di sebuah negara yang lain, terus Wa'al Mu'tasimah bila mendapat berita begitu nak atur bala tentera. So adakah ini melanggar suatu perbatasan ataupun garisan merah dari sudut kita antarabangsa itu sendiri? Apa yang dilakukan oleh Jocelyn Chia tu bagi sistem hubungan antarabangsa sekarang ni, kita tidak kita tidak ada satu entiti yang menjadi ketua kepada negara-negara khususnya negara-negara umat Islam lah maksudnya. Bukan sahaja negara umat Islam. Sepatutnya fitrah manusia ni dia perlu kepada organisasi. Bila sebut organisasi, dia kena ada kepimpinan, kena ada satu leader dan yang bawahnya akan patuh. Barulah boleh menjaga kerukunan. Kalau kita tidak ada mana-mana undang-undang, dia akan jadi konsep anarkism. Masing-masing ada power masing-masing boleh buat itu budaya liberal, demokrasi liberal yang ada pada hari ini yang tak cantik, yang akhirnya dia rasa dia buat benda yang betul bagi pihak dia, tapi tak semestinya benda tu baik bagi pihak lain. Kadang-kadang tu melanggar hak asasi yang lain. Undang-undang hak asasi sekarang ni pun dia tidak binding, tidak ada legal authority untuk asas yang kukuh lah. Dia tidak ada satu sebab untuk menghukum mana-mana pihak yang melakukan kesalahan dari sudut
moralnya ataupun dari sudut maknanya senang cerita, undang-undang antarabangsa ni tidak ada power kerana tidak ada satu kuasa tunggal. Kerana inilah liberal demokrasi punya idea ni lah. Berbeza dengan zaman yang Sudin sebutkan tadi, zaman khalifah, yang memang khalifah ini merupakan raja bagi raja-raja negara-negara lain. Itu istilah dia khalifah. Manakala raja-raja lain digelar sebagai governor ataupun Sultan. Macam-macam istilah lah dia sebut sebagai, kalau di Turki sebut sebagai sultan, di kawasan-kawasan lain disebut sebagai amir. Begitulah dia tapi maknanya governor. Kalau dalam istilah kita ni, mereka adalah governor yang akan mereport dan walak kepada seorang khalifah. Ini sistem yang hilang pada hari ini, tetapi sistem ini insya-Allah akan bangkit kembali sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudahlah, saya rasa kita mulakan perbincangan dengan isu antarabangsa. Isu yang terlalu berat, saya rasa. Okey, tak apa. Bila mana orang kata perlu panggil isu yang berat, so ada satu yang menarik, poin yang menarik berkenaan dengan ayat Quran yang disebut oleh orang tadi, li ta'arufu tu. Apa dia tu? Konsep li ta'arufu itu. Jadi kita jumpa selepas ini. Baik, kita rehat dulu. Okey, kembali lagi kita dalam Masuk Sekejap bersama dengan Bro Sudin dan Bro Wan. Bro pula hari ni. Bukan Bro Wan, Bro Wan. Okey, tadi kita ingat rasanya penonton-penonton masih lagi ingat Bro Sudin, dia kata ada benda yang menarik yang boleh diulas berkenaan dengan ayat li ta'arufu tadi tu. So dia ada berhutang dengan kita. Minggu lepas dia ada berhutang kita untuk search apa di dalam Google tu. Dia tak bagi lagi tu. Tapi tak apa. Kita akan bincang semula. Kita tanya dulu yang dijanji tadi. Apa cerita tentang li ta'arufu tu? Cerita sikit. Ya. Ada orang tu video. Video katanya video pimpinan tertinggi negara kita. Yang berkait dengan siapa tu? Paling tinggi ke? Paling tinggi. Rasa ada tinggi lagi dia. Ada lagi tinggi. Okey dah, berarti kita cerita lepas ni. Video tu cerita pasal ayat li ta'arufu tu. Seolah-olah menggambarkan li ta'arufu itu secara songsang. Tafsiran itu. Kalau tuan-tuan sahabat-sahabat boleh tengok, teman-teman, dalam tu disebut oleh pemimpin tersebut dengan perkataan kepelbagaian jantina. Innalillahi wa inna ilaihi. Kepelbagaian bangsa tu ada disebut secara jelas dalam ayat tersebut, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa qabaila itu ada bangsa, kaum itu pelbagai. Tapi dari sudut kepelbagaian jantina tu macam mana? Sedangkan Allah Taala sebut di awal ayat tersebut zakari wa unsa. Tuhan cipta lelaki dan puan sahaja. So macam mana dari sudut tu? Adakah ada kaitan dengan LGBT ke apa benda ke? Itu agak saya nampak cara tafsiran yang agak tricky. Saya tengok video tu. Saya tengok video tu dan agak sedih lah. Mula-mula dia kata dia petik tafsiran Habib Umar Ali Jumaah. Innalillahi wa inna. Masya-Allah. Semoga Allah merahmati Syekh Ali Jumaah daripada fitnah-fitnah yang direka-reka. Dan Habib Umar sekali. Dia kata maksud ayat tu macam berusulan sebut tadi. Dia sebut dalam jelas pada tu lelaki dan perempuan sahaja. Gender manusia. Bukan manusia je. Gender binatang, gender haiwan. Dia ada dua je. Jantan tumbuh-tumbuhan. Jantan kau tina. Dua tu je. Tapi PMX kita tafsirkan pelbagai jantina. Dia bercakap pula, saya difahamkan, dia bercakap masa himpunan Hari Belia silapnya. Dan ini satu doktrin yang tidak baik kepada para belia kita. Seolah-olah mengiktiraf. Seolah-olah mengiktiraf kepelbagaian jantina itu.
transgender ke? Ya, seolah-olah dia hantar satu signal yang tidak baik kepada anak muda kita bahawa tidak salah untuk memiliki jantina selain daripada lelaki ataupun perempuan. Ya. Kita pun sendiri dalam dunia hari ni, kalau kita nak isi borang pun, kalau ditanya gender, jeans, jantina, dia beri 2 kotak je, male, female, lelaki, perempuan. Ya. Zakarin atau unsa. Jadi kalau kita kata pelbagai jantina, dunia mana yang sedang mengiktiraf sekarang ni? Tak tahulah macam setakat saya pergilah ke luar negara sekalipun, hatta negara Arab sekalipun, setakat ni jantina ada 2 je kalau pergi tandas. Contoh, pergi tandas, lelaki atau perempuan je ada. Tak ada lagi pelbagai jantina ke apa ke. Jadi macam mana ni? Kita sedang bertentangan dengan fitrah kejadian manusia sekarang ni, dengan agenda LGBT ni. Jadi saya bimbang perkataan itu ada unsur-unsur yang nak menanamkan ideologi LGBT, ideologi yang mengiktiraf lesbian, iaitulah hubungan antara lelaki dan perempuan. Lesbian mana? Sorry. Jangan tukar gitu. Hubungan antara perempuan dan perempuan, hubungan kelamin. Gay, hubungan antara lelaki dan lelaki. Kenapa alhamdulillah ada janggut sikit. Bisexual, iaitulah lelaki yang memiliki orientasi, lelaki ataupun wanita yang memiliki orientasi seks yang boleh menerima kedua-dua jantina. Lelaki boleh pergi, orang perempuan boleh pergi. Dia berkahwin dengan orang perempuan. Dia berkahwin dengan orang perempuan. Dia lelaki yang berkahwin dengan orang perempuan, tapi ada hubungan dengan orang lelaki. Dia ada 2 nafsu. Songsang. Dan transgender. Inilah transgender. Lepas tu sebenarnya dalam istilah moden, dia takrifan LGBT ni telah diperluaskan lagi. Dia ada LGBTQ+. LGBTQ+. Sebenarnya kalau dulu LGBTQ, QQW apa sebagainya. Memang wujud ideologi pelbagai gender. Sebab tu ada transgender, queer, apa nama lagi tah. Macam-macam lah. Macam-macam lah. Maknanya masing-masing. Kalau dalam istilah awamnya, ada yang disebut orang ni sebagai ladyboy, ada orang yang disebut sebagai pengkit, ada yang disebut sebagai, maknanya dia tak kata dia ni perempuan, dia tak lelaki, tapi dia menggunakan istilah, contohnya ladyboy ataupun confused. Pernah tengok tak? Gigolo lain. Tough, orang lelaki tough, ada janggut, ada beard, ada semua. Tapi pakai bikini contohnya, ataupun pakai gaun wanita. Bikini pink pula. Kita nak kata apa tu? Kita nak kata lelaki ke perempuan? Ada nampak macam ke, bukan kita tengok Tapi ada orang yang ada orientasi seks begitu, dan ada orang yang berselera terhadap orang yang sebegitu. Masya-Allah. Bagi saya ini satu kesongsangan yang perlu diperbetulkan. Hatta wanita, hatta haiwan sekalipun. Kita dah pernah jumpa lagi ni. Maksudnya seolah-olah macam haiwan tu. Jantan sama jantan. Haiwan. Ada ke? Dah sakat nak jumpa ya. Saya ada satu cerita sebut tu. Jadi mana kita ni seolah-olah lebih teruk pada binatang. Tu Tuhan sebut balhum adall lagi kata Tuhan. Maknanya kita ni lebih teruk daripada binatang lagi. Ada satu cerita. Cerita. Ada satu kandang kuda. Kandang kuda jantan yang otak-otak kuda, rasanya kuda polo. Kuda mahal lah. Maknanya kuda paling mahal lah. Jadi ada seekor satu otai kuda tua lah. Kuda tua tu dibela tu lama dah. Jadi tuan tu nak bawa kuda baru, nak masuk kuda baru. Jadi kuda otai ni rasa terancam lah bila ada kuda baru. Mesti dah lepas pada ni dia akan sentiasa train. Tapi otai ni dia panjang akal, bijak. Jadi dia pun kata, daripada kata kepada kuda baru ni lah, apa kata kita lumba kuda dulu. Kita lumba kuda, lumba kuda ni memang kuda. Memang kuda dah tu dia lumba lagi. Okey, faham. Disebabkan dia tua, dia kata, sebabkan dia tua, bagilah Chan dia duduk depan. Maknanya biar dia lepas dulu, baru akan bekerja. Jadi orang muda ni rasa, apalah sangat dia nak tinggal 2-3 tiang dulu. Lepas tu dia kerja kejap je. Okey. Jadi dia setujulah.
Dia setuju. Dia tak perasan tuan dia tengah tengok tu. Tuan dia tengah tengok. Jadi, mula-mula lepas mula perlumbaan, kuda tua ni pergi dulu. Lepas pada lama sikit, kuda baru ni pun lepas. Kedua dengan laju cepat sangat sampai dah dekat nak potong ni. Akhirnya sampai betul-betul belakang kuda tua tu. Akhirnya dia ditembak. Tuan ditembak. Mati. Kuda muda tu mati. Kuda muda tu mati. Jadi kuda tu selamat. Tak ada sebab apa. Tuan dia menatang sungguh, dia kata. Tuan dia kata, menatang sungguh. Ni dah kuda ke-9. Kuda ke-9 aku tengok. Aku bela, rupa-rupanya gay belaka. Duduk kejar jantan sama jantan. Maknanya dia cuba mencipta persepsi bahawa kuda baru ni nak kejar jantan. Nak bahang hak tua. Jadi ada kuda gay. Itu maksudnya. Kuda pun gay lah. Dia nak cerita kuda gay. Cerita lah. Apalah. Maknanya benda tu tak logik sebenarnya berlaku. Haiwan tak boleh gitu. Ni cerita lawak saja. Hatta cerita P.Ramlee pun kalau kita tengok, macam mana nak tahu? Apa tu? Itik tu jantan ke betina? Macam mana tu? Ada cerita apa lagi? P.Ramlee cerita tentang apa lagi? Lupa dah nama tu. Apa? Cerita nama apa tu? Kok ada producer ingat ke apa ke? Cerita yang dengan Kita Google nanti. Kita Google lah. Panjang sangat ni. Okey? Okey. Kita berhenti seketika dan kita ada satu tajuk yang agak menarik juga ni, berkait dengan politik semasa ni. Politik semasa? Ya. Jumpa saya suka tajuk ni lagi lah. Space rasanya. Ya ke? Tak apalah. Lain macam. Lain macam. LGBT. Jumpa selepas ni. Baik. Kembali lagi kita bersama dengan Masuk Sekejap. So Alhamdulillah ada beberapa isu yang telah pun kita sentuh. So berkait tadi kita bagi tahu, kita nak sebut pasal apa panggil, kita tak boleh move on lagi daripada isu LGBT tu. LGBT tu banyak sangat. Macam tadi lah, macam tadi saya sebut tadi tu, cerita P.Ramlee tu. Itu. Dah Google lah. Aku sesat sekejap je. Cerita tentang tajuk Nujum Pak Belalang. Nujum Pak Belalang. Cerita nama tajuk cerita tu. Tahu ada budak tu kan. Nujum Pak Belalang, cerita pasal apa lagi? Raja berlawan dengan raja dengan teka-teki apa benda tu. Okey. So ada satu teka-teki tu, 2 ekor itik dilepaskan dalam air. Macam mana nak tahu? Jantinanya lelaki atau perempuan? Jantan betina lah. Jantan betina lah maksudnya. Jantan betina lah. So P.Ramlee jawab dengan bergayanya walaupun dia tak tahu sebenarnya, tapi siapa tahu cerita tu tahu. Memang sangat menarik, lucu. Anak dia yang dapat menyusup masuk ke sampan pihak negara lain tu, ada raja lain tu, jawapan dengan apa panggil, dengan tukang beri teka-teki tu di pihak raja sultan yang lain tu. Dia masuk dalam sampan tu, dia dapat dengar jawapan tu, dia bagi tahu balik pada P.Ramlee. So P.Ramlee pun jawab, bagian action dia. Dia kata apa? Nak tahu macam mana itik tu jantan ke betina? Dia akan tahu yang belakang itulah yang jantannya dan yang depan itulah betinanya. Kenapa? Kerana fitrah manusia, fitrah yang Allah Ta'ala telah tetapkan, lelaki akan kerja perempuan. I see. Tak ada lelaki kerja lelaki. Ataupun jantan kerja jantan. Jadi cerita kuda dengan kuda tadi tu patutlah kena tembak. Adalah relate sikit lah, boleh relate lah sikit. Yang itik itu betul. Itu mengikut fitrah. Kuda dengan kuda tu melanggar fitrah. Jadi hukumannya kena tembak. Okey, baik. Okey. Apa ala-ala kita sebut pasal LGBT ni. So adakah kita difahamkan juga nanti ada konsert Coldplay katanya. Dengar ada dengar? Bulan 12 nanti. Bulan 12 ke bulan November? November. November lagi dekat. Makin mendebar kita ni. Walaupun kita di mana kita dibahagikan, walaupun ada setengah kita ni dapat panggil hidup dengan lagu dia tu. Termasuk saya sendiri. Termasuk saya, walaupun saya tak tahu tajuk tu ataupun kumpulan tu, lagu tu, kumpulan tu yang nyanyikan. Tapi bila orang main kan, biasa dengar dulu. Ni ada mic ni, jangan sampai saya karaoke. Sabar. Tenang. So, apa pendapat lah beruang kita bawa artis-artis sebegini? Soalan-soalan kita
kita mengangkat budaya hedonism, ialah budaya hedonism satu hal lah, terlalu berhibur, lepas tu dibawakan pula dengan apa orang panggil gaya hidup yang songsang itu di kalangan artis maupun peminat-peminat pemain muzik lah kita kata. Saya perasan apa nama ni, bukan sahaja dalam hiburan muzik, dalam hiburan bola sepak sekalipun, dalam game, dia membawa agenda untuk normalisasi LGBT ni. So Coldplay saya tak tahulah dia strict ataupun dia LGBT, tetapi untuk survive dia kena follow dia punya warlock di belakang tu lah, yang nak supaya Coldplay ni bawa image LGBT. Dan ikut rekod-rekod yang lepas, Coldplay ni bila dia buat performance, dia buat show, dia akan angkat bendera pelangi. Dia akan bawa benda tu. So apa nama ni, dia akan datang ke Malaysia, dan kita tidak ada jaminan apakah dia tidak akan angkat ataupun tidak. Hatta PMX pun welcoming to Coldplay. Itulah yang agak menyedihkan. Kita harapkanlah, maksudnya kalau tidak PMX pun menteri-menteri kabinet ataupun orang-orang kerajaan berkuasa lah, dapat kontrol lah. Kalau dah tidak boleh batalkan, tolong tunjukkan contoh yang baik lah bagaimana Malaysia ni berbeza dengan negara-negara lain dalam menganjurkan konsert Coldplay ni yang berlainan adab ketimuran tu. Apa ni, kita harapkan macam tu lah. Kita harapkan dia boleh untuk apa nama yelah, perpanggil kita lihat seolah-olah macam contohnya negara kita ni ataupun rakyat Malaysia ni seolah-olah tidak boleh terpisah daripada hiburan yang kita kira agak melampau ini. Seolah-olah sebelum-sebelum ini pun kita pernah tahu ada konsert-konsert daripada band-band yang sangat dahsyat lah kita kira dari sudut background mereka ni. Hatta yalah, benda ni telah masuk ke peringkat kampus-kampus. Kepada mahasiswa-mahasiswi adik-adik kita ni. Itu yang membimbangkan. Budaya hedonism yang terlampau melampau lah. Susah pula nak ceritanya. So apa pandangan? Macam ke baru ni kita ada dengar satu isu yang berlaku di negeri kita Terengganu juga ni. Tak. Bagaimana salah sebuah universiti dalam negeri Terengganu ada dibuat satu, sebutlah terus universiti tu. Allah, kita ni bukan apa, kita ni nak menjaga lagi negeri kita ni. Kalau kita sebut supaya benda ni sampai terus kepada pentadbiran, apa nama ni, universiti tersebut, UMT. Saya sayang UMT ni sebab kita banyak collaborate, terutamanya dalam isu-isu alam sekitar dan isu-isu apa nama ni, konservasi alam sekitar, apa ni, kehidupan laut, marine terutamanya. Maknanya kita tu, maknanya you ni selalu banyak collaboration dengan ada NGO ke apa? Bukan NGO. NGI. Tak, maksudnya sebab kita powerful lah to explore, collaborate dengan. Baru ni pun ada salah seorang pensyarah dia contact untuk collaborate dengan kerajaan negeri, apa nama ni, untuk program alam sekitar lah. Jadi UMT ni sebenarnya ada satu inisiatif yang bagus dalam menjaga kelestarian alam sekitar dan juga kehidupan nature lah. Tapi benda yang menyedihkan kita apabila membawa budaya songsang, bukan budaya Islam satu hal lah. Bukan budaya songsang lah, maknanya tapi hiburan yang melampau. Hiburan tak salah. Bukan budaya songsang yang melampau, maksudnya bukan songsang ada yang budaya LGBT tak ada. Jangan salah faham gitu. Okey. Cuma dia apa? Hedonism lah, budaya hiburan yang melampau dengan terkinja dengan bercampur istilah bahkan kebanyakannya perempuan di kalangan panggil orang Melayu kita, Melayu Islam. Ada sekali ke? Ada sekali. Sabar, jangan beritahu. Jangan open script sangat Pak ni. Jadi sedihlah kita benda ni masuk ke negeri Terengganu yang dikenali sebagai Serambi Madinah sebenarnya. So kalau kita ikut kali, hatta saya dipahamkan dari sudut berbagai garis panduan hiburan di pihak kerajaan negeri Terengganu,
Mungkin sahabat-sahabat boleh, teman-teman boleh tahulah, boleh cek di Google ke apa ke. Dah ada dah panduan garis panduan garis panduan untuk program-program hiburan. Sehingga kan apa orang panggil, kita difahamkan penyanyi itu tak boleh wanita yang dewasa. Ada penyanyi wanita itu. Penari pun saya difahamkan ada. Wuish, melampau tu. Jadi itulah yang kita kena take note sikit lah berkait dengan hiburan ni, supaya anak-anak kita, anak bangsa kita ni, di samping belajar, hiburan tak salah, tapi kita kena berikan suatu hiburan itu yang hiburan yang membina jati diri, bukan yang merosokkan jati diri mereka sehingga melakukan perkara-perkara yang di luar tabi'i lah kita kira. Ya. Ataupun kita kata, kalau bukan membina jati diri pun, hiburan yang tidak ke arah tu lah. Yeah. Maksudnya hiburan untuk healing, hiburan. Manusia ni perlukan hiburan. Macam kata ulama, kata Syekh Abu Darda, kalau silap bukan Syekh lah, tokoh tasawuf sebut, letakkanlah gurauan dalam kalammu umpama kamu meletakkan garam dalam masakan. Dahsyat mendalam. Maksudnya gurauan ataupun hiburan lah kita kena ada dalam hidup kita, dalam tu kita sebagai perencah. Supaya kita ni rasa nikmat hidup kita ni. Tapi umpama garam, maksudnya kalau tak ada garam dalam masakan ni, tahu hebel lah. Tapi kalau lebih sikit je, dia apa? Tak boleh makan terus. Bahkan Nabi SAW pun berhibur juga bersama dengan isteri baginda SAW. Ini tidak salah, tapi biarlah mengikut garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh ajaran kita, supaya ianya nampak comel. Saya kira hidup bersyariat itulah yang membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Amin. Saya kira satu garis panduan yang kerajaan kita buat tu. Kerajaan kita? Kerajaan negeri Terengganu. Ya, itu kerajaan kita. Government of the day. I see. Bro Sudin duduk di Patani. Saya ni sekarang ni sedang saya pun ada mendengar. Saya bukan IC 11 ni. Bukan. Kita pakai pasport datang sini. Sabar. Nanti bahaya ni, dia ada PDRA yang tengok susah. Jadi maksudnya sudah bercukup baik. Cuma mungkin yang tu terlepas pandang. Sebab dibuat dalam premis dia sendiri. Tapi sebenarnya tetap memerlukan kepada permit penganjuran, walaupun buat dia permit sendiri. Bahkan saya dipahamkan isu ini sudah seolah-olah dipolitikkan pula. Ada kata nak nak buat report polis dan seumpamanya. So report apa kejadah ini semua ni? Tak tahulah, kalau semua seolah-olah membenarkan benda yang salah ini. Semua benda nak dipolitikkan, kita sedih jugalah. Ada isu-isu kita kena bersatu atas nama keharmonian, atas nama patriotisme, kenegerian, atas nama banyak benda yang kita perlu bersatu untuk menolak budaya yang bertentangan dengan adat ketimuran, bertentangan dengan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita tak perlukan benda ni. Islam tu nombor satu lah, tapi walaupun bukan atas nama Islam, sebab di UMT pun kita tahu berbagai bangsa, tapi semuanya tu datang daripada culture yang sama, culture Timur. So, adakah benda-benda ni diterima oleh mana-mana culture etnik-etnik yang lain? So, benda ni perlu difikirkan lah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya barat. Masuk. Sama saja LGBT pun sebagainya, walaupun cerita tadi bukan kesesangan. Tapi kampus universiti dan seumpama. Itulah. Nak benda tu berlaku di kampus. Kampus ni adalah kilang penghasilan pemimpin masa depan. Anak-anak muda yang fresh dan juga mempunyai pemikiran yang masih lagi suci bersih. Tapi kalau di peringkat kampus lagi sudah diperkenalkan dengan budaya-budaya yang bukan daripada negara kita. Yang tidak sehat. Kita boleh bayangkan macam mana anak-anak muda kita ni akan memimpin negara kita hari nanti. Bahkan Senalis pun kata apa? Kalau kamu nak tengok bagaimana negara kamu di masa akan datang, kamu lihatlah anak mudanya di zaman hari ini. So kalau anak muda kita telah dicandukan dengan hiburan yang melampau sangat ini, sehingga menyebabkan hilang jati diri dan keabsahan pemikiran itu, so macam mana kita nak membina 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang negara kita, negeri dan negara. InsyaAllah saya yakin
bukan semua pelajar UMT hadir ke program tu. Dan bukan semua mahasiswa di universiti-universiti lain, baik dalam negara ataupun luar negara, dalam negeri ataupun luar negeri itu bersetuju dengan program sebegitu. Bahkan saya tengok dalam komen-komen yang beberapa kenyataan dalam Facebook dan seumpamanya, ada juga di kalangan alumni UMT ini tidak bersetuju. So bagi pentadbiran UMT, jangan cuba untuk mencipta musuh yang tidak perlulah. Lebih baik kita, maksudnya ni lah, bila dia buat gitu, dia akan menyebabkan orang yang selama ni sayang macam saya lah, kita punya ada sentimental relation dengan UMT ni dah. Tapi bila UMT buat macam tu, kita ada kesok sikit lah, kata-kata. Kesok apa tak lagi, UMT duduk dalam negeri Terengganu kita. Ganu kita ni. Okey, baik. Nampak agak panas sikit ni. Tadi rasa sejuk aircon tapi panas. Jadi kita berhenti seketika. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita meneruskan sesi Masuk Sekejap bersama dengan Bro Sudin dan Bro Wan. Baik, okey ya, tadi nampak sedap air kopi ni. Tahu tak dari mana ni? Tadi sebelum kita datang studio ni, nampak ada anak muda tepi jalan. Nampak bersemangat dia. Jadi kita tertarik. Kita pun belilah kopi dia, nama coffee shop Muhammad Zamri Saleh Coffee Shop, established 2020. Jadi sedap. Baik. Vanilla. Jadi ala-ala tu kita bawa sekali lah untuk kita promote. Siapa-siapa nak boleh datang lah, search lah. Dia ada apa nama ni, nombor phone pun ada sini, IG pun ada, FB cari FB Muhammad Zamri Saleh, cari Insta CS Coffee Shop. Dia ada, bukan saja dia ada pastry pun ada ni, croissant. Tadi dah habis dah satu. Power kan. Ni lapar betul. Okeylah. So Sudin. Ya. Aduh lah, minggu lepas dengar cerita Terengganu jadi tuan rumah untuk apa nama ni, friendly kan? Yes. Friendly ke World Cup punya friendly. dengan Solomon kan? Ya. Katanya Bro Dan ke sana ya? Cerita sikit saya ini satu benda yang kita kira bersejarah dan membanggakan lah, khususnya bagi negeri Terengganu secara khususnya. Kerana Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin telah menjadi venue antarabangsa. Stadium runtuh tu ke? Jangan sebut runtuhnya tu. Bekas stadium runtuh. Bekas. Kalau bekas itu betul. Yang telah berjaya dipulihkan kembali oleh Government of the Day. Okey. Hingga berjaya. Satu ayat yang terbaik lah kita kira. Government of the Day. Okay, satu perkara yang membanggakan jugalah bagi negeri Terengganu, rakyat negeri Terengganu, kerana telah dipilih Stadium Sultan Zainal Abidin itu telah dipilih sebagai satu venue antarabangsa untuk perlawanan antarabangsa, walaupun kalau friendly. Tapi itu satu perkara yang sangat... Tahu, kita punya stadium tu stadium ketiga terbesar di Malaysia. Oh, I see. Selepas Stadium Bukit Jalil. Saya ini tidak terlalu detail sangat, tapi ikutlah juga. Yang kedua sikit. Stadium Lakin. Stadium JDT tu lah. JDT, so kita nombor 3. So tak pelik lah kenapa dia bangga juga orang Terengganu kena bangga tu. Bangga. Tapi katanya minggu ni ada lagi sekali perlawanan bersama dengan lawan. Bukan rematch. Bukan? Lain pula. Lain. Friendly pelaran rematch. Mana tahu. Papua New Guinea. Susah nak sebut. Pada hari Selasa ni kalau tak silap. Hari Selasa ni? 20 hari bulan. So, dah beli tiket? Dah beli dah? Sabar. Macam baru ni pun tengah jalan U-turn balik. Ada masyarakat. Tak apa. Kita tak besar sangat ke bola ni. Tapi kita support yang memang. Kita support insya-Allah. Okey. So seterusnya. Apa ni? Apa? Katanya nak tahu apa? Update Perikatan Nasional ke apa? I say, kita cakap politik sikit tadi. LGBT tadi. Jadilah so LGBT. kita cerita sikit politik. Apa ni, dekat dengan PRN dah ni kan? Lekat OT. Minum lagi.
Dekat dengan PRN ni, so suhu politik kita makin panas. Berapa negeri kan? Dengar cerita 390 degree. Bukan negeri. Sorry tang. Tadi kata suhu je. 350 kita tang. Bukan takat mendidih tu. Boleh lebih volcano punya degree. Apa ni? 6 negeri kan. Okay, 6 negeri. Yang terlibat termasuklah negeri kita ni, Terengganu. Daripada tu Kedah, Kelantan, Penang, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Okay. Dan dengar cerita satu event yang berlaku di Selangor. Baru ni lah. Bukan baru ni lah. Lebih kurang. Hujung minggu lah. Hujung minggu. Telah berlaku pun lagi ada satu buat PN lah. Dia kira pemuda PN. Katanya pemuda PN. Dia apa tu? PN tu apa? Perikatan Nasional. Dia buat satu event pelancaran jentera pilihan raya pemuda Perikatan Nasional. Buat di Selangor. Walaupun sebelum ni, baru-baru ni juga telah berlakunya PAU, Perhimpunan Agak UMNO. Di mana? Di PWTC? Ya, tempat biasa lah. World Trade Center. Tukar dah sekarang ni. Tukar dah. World Trade Center je. Tak ada Putra. Siapa tak tahu sebab apa. Gitu. Baru ni kita buat apa? Pesta buku baru ni kan. Tengok tempat dia bukan PWTC. World Trade Center. Kenapa hilang Putra tu? Nanti kita nanti korek balik lah. Nak Google ke macam mana? Pasal Putra tu satu, maksudnya merujuk kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Okey. Jadi kita tak tahu sebab apa. Mungkin ada tu yang nanti kita akan cek balik lah, insya-Allah. So berlaku pelancaran tu. So kita yalah kebetulan lalu dijemput, kita hadir lah. Dijemput VIP lah ni. Bukanlah VIP pun, tapi dijemput lah juga. IP je. Jadi kita tengoklah bagaimana keadaan yang berlaku di sana agak havoc juga, agak apa lagi, tough juga dia punya program itu. Tough maksudnya? Tough tu maksudnya beranggi crowded, ramai datang. Semangat. Mau di Syahleh. Syahleh lagi lah ni. Syahleh Selangor. Negeri yang salah satu negeri yang akan berlaku pilihan raya juga. So maknanya kita melihat satu kebangkitan anak muda era PMX ni. Selaku kita tahulah Perikatan Nasional ni pembangkang. So kita lihat dengan situasi 6 bulan selepas pada pemerintahan PMX ni. 6 bulan lah. 6 bulan lah. Lebih lah. Rasa terlalu lama dah. Gitu pula. Ada something wrong ke apa tu? Jadi kita melihat sendiri bagaimana keadaan vibe pemuda itu, anak muda, kebangkitan anak muda itu seolah-olah kita pun seperti mana yang teman-teman tuan-tuan sendiri lihat bagaimana keadaan negara kita pada hari ini, pimpinan PMX kita ni Datuk Seri Anwar Ibrahim. So kita tak boleh lah kita nak judge terlalu awal, tapi 100 hari yang telah menjadi suatu fenomena. 1 hari? Orang panggil apa tu? 1 hari? 1 hari. 100 hari. 100 hari apa tu? 1 hari pertama pemerintahan. 1 hari pemerintahan. Telah menjadi satu macam garis panduan, seolah-olah garis panduan. Walaupun benda ini diambil daripada Barat, daripada Amerika dulu. Satu ketika dahulu masa Presiden Amerika, saya lupa dah nama dia. Abraham Lincoln? Tak pastilah. Roosevelt? Mungkin boleh Google dia yang seolah-olah mempelopori lah 100 hari pertama pemerintahan menjadi satu guideline ataupun satu penanda aras bahawa sesebuah kerajaan itu berjaya ataupun tidak. So ada yang kata gagal, ada yang kata macam-macam, isu-isu yang dibangkitkan sebelum daripada ini semasa PMX dan juga kepimpinan mereka itu menjadi pembangkang, macam-macam formula semua sekali ni, tiba-tiba mereka diberikan kuasa pemerintahan seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Macam cerita Hafizi datang Terengganu itulah. So kita tak maulah cerita panjang, tapi nak sebutnya kita merasai kebangkitan anak muda itu seolah-olah menolak PMX. So kita kerajaan yang dipimpin oleh PMX. So mungkin ini satu benda yang mungkin kita boleh, anak-anak muda sendiri pun boleh lihat, boleh tengok. Tapi yang kita nak sebutkan di sini bagaimana suasana politik tanah air kita pada hari ini, khususnya dalam dalam suasana pilihan raya ni agak menarik lah. Dan kemungkinan berlakunya suatu perubahan-perubahan
yang kita tak jangka pun kita boleh tengok selepas pada PRN kita pun nampak dikatakan sekarang begitu. ni di peringkat kerajaan lah, PHBN ni. PHBN orang panggil UMDAP pun ada, UMNO DAP. Kerajaan yang hari ni bersikap sangat defensif. Maknanya dia sudah macam seolah-olah tidak lagi menyerang. Maksudnya dari sudut peperangan politik ni lah. Dia tidak lagi menyerang 3 negeri pembangkang ni. Tapi dia seolah-olah sedang cuba untuk mempertahankan 3 negeri dia. Seolah-olah sedang gawat. Penangnya, Selangor, Negeri Sembilan. Macam dia berada pada tahap defensif. Itu satu kalau kita belajar seni peperangan Sun Tzu, The Art of War. So, dia duduk pada kedudukan pihak yang bakal kalah sebenarnya. Sebab the best defense is offensive. The best defense is menyerang sepatutnya. Tapi dia bersikap defensif. So, itu satu petanda yang tidak baik lah bagi penyokong-penyokong UMDAP ni. UMDAP PHBN. Golak lah. Golak lah. For everyone. For every party. Yes. Sama ada parti yang sedang memerintah ataupun parti yang menjadi pembangkang pada ketika ini. So kita harap biarlah persaingan yang berlaku itu sama adil, sama rata di atas padang yang rata, supaya rakyat dapat melihat dan dapat memberikan ataupun membuat pilihan yang terbaik demi masa depan negara dan negeri yang berlaku pilihan hari itu. Kita rasanya begitulah. Walaupun ialah ada ura-ura mengatakan selepas PRN ni nanti akan berlaku perubahan pula di peringkat nasional, di peringkat pusat itu, kerajaan pusat. So, who knows, kita tengoklah selepas PRN ni. Tengok macam mana. Gitulah ceritanya. So, kita rasa ada satu lagi benda yang kita nak urai. Kita biarkan sekejap isu ni. Sebab lepas pada ni mungkin kita akan bincang lagi bab-bab politik ni. Makin lama makin dekat dengan PRN. Makin lama makin dekat dengan PRN. Jadi, kita tinggalkan sekejap. Kita bagi teaser dulu sikit. Okay, baik. So, kalau rasa menarik, nanti kita ulang balik. Tapi baru ni ada pergi ke parlimen katanya. Itu kita cerita nanti lah. Kita cerita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Okay. Okey, kembali lagi kita bersama dalam Masuk Sekejap, membicarakan isu-isu semasa berkait dengan peluang anak muda dan juga peluang Malaysia dan juga khususnya Negeri Terengganu lah. Walaupun kita nampak Masuk Sekejap ni tak ada pun Negeri Terengganu, tapi ialah oleh kerana kita orang Terengganu. So kita tak larilah isu peringkat nasional, peringkat Malaysia pun kita akan cuba perbahaskan, perbincangkan. Begitu juga isu yang berkaitan Negeri Terengganu pun sama juga. Okey, baik. Kembali semula ataupun berbalik semula kepada isu parlimen tadi. Ada berita baik ke macam mana? So, saya dipanggil lah untuk hebat entah ni. Not bad. Somebody juga. Parlimen pergi, UMT pergi. Tapi yang penting bukan ahli parlimen lah. Saya datang tu sebagai sikit lagi nak panggil YB. Represent untuk salah satu parlimen di Cornerus ni, untuk di Cornerus sebut tu. Salah satu parlimen di Negeri Terengganu kita ni untuk menghadiri taklimat berkait dengan peruntukan yang diberikan oleh federal untuk program SDG, Sustainable Development Goal, SDG. Ini benda yang telah recognize di peringkat antarabangsa PBB atau UN. Ada iktiraf. So kita sambut Malaysia sambut SDG ni. Dan antara benda yang SDG ni ada 15 goals, 15 objektif lah. Antaranya adalah untuk melawan kemiskinan, selain pada isu alam sekitar dan sebagainya, carbon footprint dan sebagainya lah. Jadi ada satu pertubuhan atau entiti di bawah parlimen, APPGM SDG, iaitulah kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia atau Parti Parliamentary Group Malaysia. APPGM tu dia telah memilih 84 parlimen di seluruh Malaysia, di seluruh negara. Negeri Terengganu ada 3 negeri,
Tiga parlimen lah yang akan diberikan. Bukan akan, dah ada yang telah diberi, ada yang baru nak diberi. Sekarang ni sudah ada masuk yang fasa ketiga. Okey. So apa dia punya? Yang paling bongsunya parlimen saya lah, parlimen Kuala Nerus. Apa yang kelebihannya, kebaikannya benda tu? Dia apa nama ni, federal peruntukkan sebanyak 20 juta untuk program ni. Apa nama ni, untuk 3 parlimen yang terpilih ni lah. Seluruh negara tu 20, lepas tu 84 seluruh negara dan 20 juta. Seluruh negara tu peruntukan 20 juta seluruh negara. Dan 20 juta tu adalah dalam tu 3 parlimen dalam negeri Terengganu maksudnya. So kita sangat bertuah. 20 juta kali 84 parlimen lah. Bukan kali, tak kali. Bagi, sorry. 20 juta bagi 84 parlimen lah. Ya. Okey. Kita ada 3 parlimen lah. Apa nama ni, dia dah bagilah yang fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Kalau tak silap, apa nama ni, Stew dah masuk fasa kedua. Kemaman dah fasa ketiga kalau tak silap. Tapi yang paling bongsu Kuala Nerus lah. So dia ada peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada parlimen-parlimen ni untuk apa nama ni, mencapai SDG punya goals tu. So adanya adalah benda yang nak menaikkan taraf hidup. Sebab antara benda yang kita isunya adalah kesenjangan sosioekonomi. Kesenjangan tu. Ingat ayat kesenjangan. Inequality. So maknanya siapa-siapa pun boleh join lah benda ni. Ya, kalau ikut dia terbuka, tetapi biarlah apa nama ni, sebagaimana taklimat yang disebutkan oleh PPJM tu, benda ni biarlah memberi manfaat kepada komuniti. Kita tak bagi kepada individu. Ya. Maksudnya kalau ada inisiatif, projek-projek akan diberikan kepada parlimen-parlimen ni, projek-projek yang apa nama ni, community based. Maknanya yang akan angkat komuniti tu, kawasan setempat lah. Kawasan setempat. So apa nama ni, mana-mana persatuan, mana-mana agensi, apa nama ni, yang ada pekat. Yang penting dalam bentuk komuniti, bukan individual. Angkat satu proposal yang baik, yang akhirnya boleh capai kepada mana-mana goals dalam SDG tu, akan diberikan geran-geran tertentu untuk bangunannya. Dan apa nama ni, dan dah dibuat sebelum ni, apa nama dia punya presiden ke apa tu, ahli parlimen daripada Kota Belud. Dan sekarang ni yang jadi sekretariat tu adalah Profesor Denison Jayasuriya. Daripada? Dia sebelum ni kat UKM, kalau tak silap lah, dia memang academician lah. Dan sebelum ni kalau perasan, dia ni banyak buat komen dalam politik, sebab tu saya kenal. I see. Tapi sekarang ni dia dah macam full time dengan APPJM SDG ni. So dia dah tak banyak komen tentang politik. Dan dia banyak libatkan diri dalam apa nama ni, SDG ni lah, dalam APPJM. Tapi ini satu inisiatif yang baik, dan saya kira ini satu peluang lah untuk semua. Lepas pada ni, insya-Allah lah, kalau usia, kita doakan usia kerajaan negeri ini masih panjang untuk berbakti kepada masyarakat. Apa nama ni, boleh kita boleh teruskanlah, bagi support apa nama ni, biarlah kita boleh buat. Dia ada 508 projek keseluruhan. Dia kena capai KPI. APPJM ni kena capai KPI 508 projek by end of this year. Tahun ni juga kena laksanakan 508 projek dengan peruntukan 20 juta ni. Jadi mana-mana komuniti boleh dah bersiap untuk buat proposal dan sebagainya. Boleh rujuk nantilah ke dekat pejabat ahli parlimen masing-masing, terutamanya Terengganu ni 3 ni. Nanti rujuk baliklah kita ni kita punya hebahan unofficial lah. Hebahan yang tidak rasmi, unofficial. Mungkin lepas pada ni pihak parlimen akan buat hebahan pejabat pusat khidmat lah, akan buat pusat khidmat, insya-Allah, untuk apa nama ni, memanfaatkan peruntukan yang baik ini demi untuk kesejahteraan rakyat, insya-Allah lah. Insya-Allah. Kita doakan dan kita harapkan contohlah kerajaan mana-mana pun yang memerintah sudah dapat melaksanakan apa lagi kebajikan, perkara-perkara yang baik untuk rakyat ini dapat diteruskan.
walau siapa jua yang memerintah. Kenapa? Kerana ini adalah merupakan tanggungjawab kepada siapa-siapa yang diberikan amanah itu. So kita harap tidak ada diskriminasi lah, baik dari sudut kepartian ke ataupun dari sudut individual ke. Kita harap ianya dapat terus disalurkan kepada pihak-pihak yang terbabit lah, yang dapat meneruskan ataupun menguruskan projek ataupun geran-geran tersebut dengan baik, insya-Allah. So panjang itu ni. Nampak macam panjang dah ni. So yang terakhir lah sebelum kita nak landing ini, seperti biasalah kita harap kepada para penonton yang melihat, anak-anak muda khususnya, dapat terus kalau di YouTube ni kita subscribe, like, share dan komen, dan begitu juga di semua platform media sosial, Facebook, IG, TikTok, Twitter, dan semualah. Dan kita harap para penonton, anak-anak muda khususnya, dapat terus memberikan sokongan kepada kami Masuk Sekejap untuk terus memberikan info-info yang terbaik kepada anak-anak muda khususnya, insya-Allah. Dan komen tu kita sangat-sangat mengharap lah. Ada satu komen dalam, baru saya ingat, dalam YouTube tu. So kita respon dalam next episode lah kot, insya-Allah. Isu besar ke boleh panjang ke tak apa? Panjang. So minggu depan kita akan tengok balik. Kita akan check dan kita akan kupas berkait dengan komen daripada teman kita yang meninggalkan komen di YouTube, kalau tak silap saya. Dia komen untuk episod lepas. Masa episod lepas tu dia komen. Kemudian kita pun untuk episod 2 pun sama. Kalau ada komen, just throw out the comment and kita akan cuba pick up. Sorry pada yang komen tu. Nanti insya-Allah next episode kita akan cuba bawakan, cuba kupas perkara yang berkait yang telah pun teman-teman kita komen tu, insya-Allah. Insya-Allah. So sampai di sini dulu pada episod kali ini. Jumpa lagi. Terima kasih kerana bersama Bro Wan dan juga Bro Din yang bertajuk Semak dan Bergaya itu. So insya-Allah berjumpa lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.